mulakan lah kita punya alaqah Quranic Circle ni kan. Kalau mana panjang kan, alaqah Quranic Circle, sama je nama maksud dia. Baiklah kita mulakan alaqah kita, majlis tafakur kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama lah kan. Seperti biasa, setiap seminggu kita akan bersama-sama kan, bersama-sama dalam majlis halaqah ni, dalam bulatan ni kan. Tak kisahlah panggil apa, tapi kita sama-sama nak boost kita punya iman balik kan. Setelah sepanjang seminggu kita menjalani kehidupan kita, dan macam-macam ujian yang kita hadapi, macam-macam liku-liku kan, ombak, duri kan. Banyak kita lalui sepanjang seminggu ni kan. Dan pada kali inilah kita dapat bersama untuk kita mohon ke Allah kan, untuk kita mengingati Allah balik kan. Kita sama bukan nak kata sebelum kita tak ingat Allah, tapi malam ni ada masa khusus untuk kita menelusuri kan, Al-Quran ataupun hadis, untuk kita dapat kefahaman tuan. Dan sebelum tuan, alhamdulillah, kerana Allah masih bagi kita peluang. Allah masih bagi kita peluang. Allah masih kurniakan kita nikmat yang paling besar, yang mana nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah kita masih dapat sehingga ke hari ini. Dan marilah saya nak ajak korang lah untuk kita bersama-sama selawat ke atas suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Kerana disebabkan baginda kita dapat Islam sekarang. Kita dah hidup je, kita dah nama kita dah Islam DIC kan. Dah teri Islam DIC kita, alhamdulillah. Dan tanpa membuang masa, insya-Allah kan, insya-Allah nanti saya selaku MC lah malam ni. Dan siapa yang akan memberi, namanya adalah bermula dengan F kan. So Abdul Faris, insya-Allah. So apa yang dia akan share? Dia akan share tentang apa? Minggu lepas kita dah dapat tentang apa? Tentang surah An-Nas kan? So nak tahu, insya-Allah dijemput Bro Faris, insya-Allah. Tafadhal. InsyaAllah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah lah. Jadi awal-awal dah ada tanya-tanya, ada yang dah makan, ada belum. InsyaAllah tak semua. Sini hujan, sejuk sikit. Boleh komen korang hujan ke tak? Macam buat live, tak usah buat komen. Okay. Jadi alhamdulillah, jadi Bro Alif pun ada recap sikit. Minggu lepas lah kita ada berbincang, 2 minggu lepas lah. Minggu lepas dan 2 minggu lepas kita ada berbincang tentang satu surah, surah An-Nas yang berbicara tentang dari apa kita, dengan siapa kita minta perlindungan dan kita berlindung dari apa. Jadi masa tu kita tahulah awal surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita ada Rabb, Ilah, Malik dah. Jadi itu sifat-sifat yang kita fahamlah berkenaan Allah lah. Dan ayat seterusnya tu dia bincang pasal was-was, kita bincang was-was tu apa yang ada daripada jin, daripada manusia dan sebagainya. Jadi tu
secara rangkumannya adalah kita minta perlindungan dari segi dalaman kita. Dalaman. Jadi pemeriah chat malam ni. Okay. Jadi malam ni kita teruskan apa? Pada surah jiran kepada surah An-Nas. Jiran pada surah An-Nas. An-Nas 114. Jadi Sekejap. Share screen nota pula. Nampak. Boleh sebut nampak, boleh komen nampak. Nampak. Ini sebelah sana. Nampak jelas. Nampak. Sebaik tadi betul 99. Banyak kata. InsyaAllah hari ni kita akan bincang pada satu surah yang korang nampaklah, surah Al-Falaq. Jadi bolehlah kalau ada yang nak buka tu hujung-hujung muka surat Quran lah. Jadi dengan kalau kita tengok terjemahan maksud Al-Falaq itu, kat situ dia tulis waktu subuh. InsyaAllah kita mula dengan apa yang ni lah, dengan surah Al-Falaq sendiri. Jadi dan biasalah kita buka peluang pada siapa yang nak dapat pahala. Kita promote lah siapa nak dapat pahala dengan dia baca surah Al-Falaq ni 5 ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Add on Tuhan tu. Jadi siapa baca ni, insyaAllah lepas ni ada penerahan atau orang faham, dapatlah pahala ekstra Allah. Ada volunteer itu surat yang sempat. Ada volunteer 1, volunteer 2, dan nak buat 3 panggil tu. Ini boleh ni. Boleh. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maksudnya boleh. Astagfirullahaladzim. Dengan terjemahan sekali ya. Boleh. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kimi. Itulah 5 ayat yang kita akan bincang hari ini.
minggu lepas 6 Al-Falaq. Jadi kita teruskan, kita tengok satu-satu ayat lah. Tengok dengan ayat pertama. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sama macam kalau korang ingat dah daripada yang minggu lepas punya sesi, kita juga kita ada qul a'udzu birabbi juga. Kita ada qul a'udzu bi rabbi. Jadi qul ni kalau masih ingat lah, maksud dia kita ni kena mohon, kita kena minta. Allah suruh ni, kalau kita tengok terjemahan dia tulis katakanlah ni macam kata suruhan lah, macam Allah suruh sebut qul tu, macam Bro Alif sebut itu kan, dia kata qul, suruh baca. Jadi nak kata manusia ni lemah lah, sebab kita kena minta benda tu, kita kena mohon benda tu. Jadi tak adalah erti kita boleh selesaikan semua sendiri. Kita mesti ada satu tempat pergantungan. Jadi perkataan qul ni disambung dengan a'udzu, minta perlindungan. Jadi dalam ni samalah macam minggu lepas, perlindungan juga kita bincang pasal perlindungan juga. Surah ni sama ke dengan surah lepas? Ingat tadi saya ada kata surah An-Nas ni bicara tentang was-was dan apa yang dalam nanti kat ujung kita sebut balik pasal benda tu. Jadi sekarang ni itulah saya ringkasnya dengan Tuhan, bi Rabbi, dengan Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq. Falaq ni dia ada dua maksud lah, yang biasanya ada dekat Quran orang adalah yang maksud subuh. Dia ada satu lagi yang maksud dia yang berkaitan dengan makhluk lah. Tapi banyak kalau kita tengok yang maksud yang awal tadi pun dia guna yang maksud waktu subuh. Jadi terusnya ayat kedua. Tadi dah jelas kan, sebab lebih kurang pada yang surah An-Nas. Yang kedua ni min syarri ma khalaq. Jadi semua kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi makhluk Allah ni kalau dalam gambar orang lah, manusia, tapi makhluk Allah ni semua segala benda yang Allah yang ada ni makhluk Allah lah. Ada gunung, ada haiwan, ada kambing, ada pokok-pokok dan sebagainya. Jadi ayat ni dia kata kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi soalan apa yang Allah cipta ni memang sengaja jahat ke? Jadi contoh ada satu tumbuhan, pokok lah, kita jaga tu pokok ni, itu tiba-tiba ada kambing datang makan. Kita nak kata kambing tu jahat ke? Alan. Dah lah pokok tu mahal dekat Shopee 99. Okay. Makan. Jadi dia yang kata jahat kot. Dah tidur kan? Okay. Jadi ni kita bincang pokok yang kita tanam lah. Jadi kata kambing tu, kenapa kita nak kata dia jahat sedangkan tu memang sifat dia.
dia kan makan tumbuhan, dia herbivore kan. Jadi apa yang jadi nak katalah kambing tu memang betul lah, kita orang hidup memang dia makan tumbuh-tumbuhan. Tapi yang kita bicara tadi adalah spesifik pada pokok kita tu. Jadi pokok kita tu kita ada kuasa lah kat atas dia kan. Jadi kita boleh, apa yang kita boleh buat nak halang kambing tu makan pokok kita yang mahal beli 99 tu. Kita boleh bina pagar. Boleh bina pagar, kita boleh buat pelindungan. Ini analogi lah, boleh buat pelindungan, kita boleh buat dawai ke, buat nak kan. Jadi dia sama lah, ibarat pokok tu adalah kita dan kambing tu yang makhluk yang Allah ciptakan. Jadi kita perlukan perlindungan lah, kita boleh lindungkan diri daripada makhluk-makhluk tu. Itu satu poin lah. Dan satu poin lagi, yang nak kata kambing tu dia tak jahat pun, dia memang natural. Jadi kita perlukan barrier tu yang kita minta daripada Allah tu untuk lindung kita daripada makhluk yang boleh kacau kita lah. Jadi kejahatan yang kita boleh relatekan lah, kejahatan ni kita akan, dia ada 3 lah kalau kita korang fokus translation tadi, ayat 3, 4 dan 5. Jadi kejahatan ni yang core adalah 3 yang kita akan bincang lepas ni. Jadi kejahatan makhluk ni banyak lah kita boleh list semua. Tapi yang 3 lepas ni, kenapa Allah sebut dalam spesifik pasal 3 benda ni. Jadi 3 benda ni adalah yang biasa dan paling boleh kata core lah, paling kuat kita boleh tengok. Jadi insyaAllah next slide. Tapi sebelum tu kita tengok spesifik pada manusia. Jadi tadi kata dia makhluk Allah ni termasuk yang manusia lah. Jadi manusia ni Allah jadikan dia secara asal dia bukan jahat lah. Kita lahir-lahir bukan auto jahat. Tak ada yang lahir-lahir auto jahat. Jadi ni hadis Nabi, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih. Kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ni bukan dalil untuk nak salahkan parents. Ni dalil nak kata dari segi parenting tu adalah kepentingan lah. Nak kata itu dari segi parenting adalah kepentingan ibu bapa sebagai pembentuk anak-anak dia. Tapi selain daripada tu, yang luar kawalan lah, yang lepas kita dah pergi universiti apa semua tu, kita ada ni lah, pengaruh sekeliling, korang boleh tengok ada internet. Internet ni kerana kita dah tak boleh kawal duduk atas kita dah kan. Kita ada rakan-rakan, kita ada kawan-kawan, kita ada TV, ada Netflix, macam dia benda tu boleh influence lah. Termasuk yang dia punya sifat-sifat yang dinormalisasikan pada hari ni. Jadi yang kedua ni adalah pilihan. Jadi manusia ni dia diberi pilihan lah untuk jadi baik ke jahat. Jadi dia bukan secara asal Allah jadikan dia jahat. Macam ni saya tulis Abu Jahal. Abu Jahal lahir-lahir dia tak auto jahat. Dia macam dia kalau tengok dia punya sumbangan pada masyarakat, sampai takkan orang jahat boleh diangkat tinggi sampai macam tu. Abu Jahal ni nama
asal dia yang orang Arab panggil masa tu adalah Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam ni dia bijak lah. Tapi masa Islam ni datang, Nabi nak dakwah kat dia, dia tolak. Jadi itu adalah pilihan. Ketiga, nafsu, lalai dan lupa. Ni bila kadang-kadang ni kita boleh katakan manusia ni dia memang akan ada dua tarikan lah. Tarikan nak ke arah baik dan tarikan kepada arah jahat ni. Jadi kita akan dia macam iman naik turun lah. Kita kejap alik ni, kita kejap sebelah ni. Jadi kadang kita terlalu selesa sampai kita lalai, kita lupa, salah guna apa yang Allah bagi kat kita. Kita ingat benda tu biasa yang lalah, kita tak perasan, lalai lah. Okay dah, jauh dah Allah. Jadi tu pasal benda ni lah. Jadi timbul satu persoalan. Okay, kenapa Allah jadikan ada semua ni, ada pengaruh sekeliling, ada pilihan, ada nafsu, lalai dan lupa. Jadi kalau ni biasa yang macam orang dengar-dengar lah, ayat ni popular juga. Jadi adakah kamu nak kata beriman sedangkan kamu belum diuji? Jadi poin di sini semuanya adalah ujian. Pengaruh sekeliling ni ujian, pilihan ni ujian, nafsu ni ujian. Jadi itulah nak kukuhkan poin tadi, yang tak semua manusia ni, semua manusia ni bukan awal-awal dah jahat. Semua makhluk Allah ni dia tak jahat. Cuma dia sebab inilah ada pilihan dia ni, dia cenderung kepada arah kejahatan. Kita teruskan dengan ayat seterusnya lah. Jadi ayat 3, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Jadi malam-malam ni first daripada 3 yang kejahatan makhluk tu. Jadi kita di tengah malam-malam ni, kalau rumah tu sebelah hutan yang biasa orang tak boleh keluar lah. Sebab malam tu lah yang kadang keluar segala benda yang boleh keluar. Ada ular atau ada apa, orang takut lah nak keluar, nak bagi orang keluar malam. Jadi tengah malam lah juga geng-geng pencuri ni buat kerja dia. Kalau pencuri tu keluar pagi tu rare lah. Dia susah nak cari baju warna putih. Warna putih tu pun boleh nampak lagi. Jadi rare lah kalau nak buat pagi. Jadi masa kita tak tahulah, masa tengah malam kita duduk tengah tidur kan, tengah tidur pencuri ni masuk rumah kita tengah malam. Masuk rumah kita tengah malam, dia ambil barang-barang kita, tapi kita tak kacau. Bangun-bangun pagi tu barang hilang tapi kita okey. Tu adalah satu nikmat lah dari kejahatan malam. Apabila kita gelap kita, Allah jaga kita. Harta kita tu dah tak ada, tapi kita secara individu ni dan keluarga kita ni dia tak kacau. Jadi Allah jaga kita. Sama juga macam tengah malam kita tidur, tiba-tiba ada ular. Pagi tu bila bangun baru nampak ular kat sebelah katil. Nak kata ular tu mungkin dah lama duduk situ tapi tak naik-naik pun kat katil kita. Jadi Allah jagalah. Nak kata Allah jaga. Itu adalah yang poin pertama. Jadi sekarang kita nak bandingkan macam mana malam orang beriman dengan malam orang yang bernafsu di sini. Macam budak bernafsu. Okay, jadi ni lah kita nampak pembahagian
Jadi bagi orang-orang yang dikurniakan manisan iman ni dia ada syarat-syarat dia lah nak dapat Tapi ni secara umum lah orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Kita tengok situ ada tahajud, ada baca Quran, doa istighfar tengah malam ada yang bangun 23 malam dan sebagainya. Jadi malam ni dikira anugerah lah, ada banyak kelebihan. Jadi kita boleh tengok sirah-sirah dalam sirah sejarah para sahabat dan mereka ni kurang tidur malam. Ada yang tak tidur terus, ada yang tidur sikit sangat. Dia macam anugerah lah sebab Allah bagi kelebihan. Sebab masa tu orang lain tidur. Orang lain tidur macam ada special relation lah dengan Allah ni. Jadi lepas dari macam-macam dia sibuk pagi tu, malam tu, dia rehatkan diri dia, rehatkan diri dengan ibadah. Malam ni dia khusyuk, macam kata tadi orang dah tidur. Jadi satu lagi rehat macam solat ni adalah satu kerehatan bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada sempat tapi ada satu ceritanya, tapi Nabi minta Bilal rehatkan kami dengan solat, arihna ya Bilal. Jadi kita tengok pula orang yang bernafsu. Sebaliknya orang bernafsu ni dia jauh, dia lalai pilihan macam tadi kita sebut tadi. Jadi malam tu dia berpotensi untuk buat kejahatan. Yang kita tengok ada yang ni yang dah ekstrim lah ni, ekstrim sangat keluar rumah untuk tempat maksiat atau benda dia spend gitu je, macam judi. Ni ambil daripada satu buku lah, dia punya tu ayat dia ni, atau dalam pelukan perempuan jahat ada pelacur dan sebagainya, zina. Ada perempuan rumah orang, ada kalau yang yang tak keluar rumah tu, kita ada phone, bahaya juga tengah malam bagi siapa yang tak pandai guna. Itulah perbezaan kita boleh reflect lah. Kita guna malam kita tu untuk apa? Ni yang contoh-contoh malam orang bernafsu yang ada kat sini ni, macam yang dah ekstrim lah. Kita boleh tengok dia yang dekat sedang kat yang biasa-biasa ni kita boleh tahajud malam tu, tapi kita marathon Netflix series ke, tu kita boleh siap balik lah. Dan kita buat malam tu kita kata tadi anugerah bagi orang yang beriman. Terusnya kita sambung ayat keempat. Wa min syarrin nafathati fil 'uqad. Dan dari kejahatan ayat ni perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada ayat ni tadi. Buka baca. Okay. Jadi inilah bercerita tentang okay. Ni cerita pasal sihir. Jadi sihir ni dia ada satu inilah kita punya, nak kata reaksi orang Islam, kita sebagai orang Islam terhadap sihir ni lah. Macam tadi saya kata, yang pertama dia dosa besar lah. Dosa besar, nak jumpa penyihir pun dosa besar, apatah lagi untuk bergantung pada sihir tu, syirik sebab satu kita minta tolongan jin dan sebagainya. Yang kena scam tu itulah menzalimi diri sendiri, orang kata. Itulah sihir. Jadi sifat sihir ni dia tak mengubah atau mewujudkan fizikal baru
tapi dia berikan kesan kepada panca indera dan perasaan bagaimana yang penyihir tu nak. Dia tak sihir ni tiba-tiba tambah tangan orang, tiba buang tangan orang. Macam biasa inner lah dalam tiba-tiba rasa panas, yang apa gerepau ni, tiba itulah. Harry Potter tu kini kalau orang putih kata, dia kata black magic lah, yang pelik-pelik sikit ni, homo and whatnot. Jadi sihir ni Allah kata dia jadi bila Allah bagi izin je. Nanti korang boleh tengok boleh tengok surah Baqarah 120 kalau betul lah, insyaAllah betul lah. Itulah kita bicara pasal sihir ni. Kita cakap pasal sihir ni, dia ada berkaitan dengan asbabun nuzul. Ni saya cerita ringkas, korang boleh cari, terlihat asbabun nuzul surah Al-Falaq. Jadi asbabun nuzul ni, kenapa turun surah Al-Falaq ni, satulah fun fact, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas asbabun nuzul dia sama, sebab dia turun adalah sebab yang sama. Jadi pada satu hari ni saya cerita ringkas lah. Nabi ni dia macam terkena sihir lah. Jadi bila malaikat ni turun, malaikat ni kata ada satu penyihir ni, dia dah sihir Nabi. Dekat dalam perigi tu ada satu bawah batu tu, dia ada satu ikatan lah, something benda sihir tu lah yang dijampi tu. Jadi pada esok itu sahabat tu dia ambil lah benda lah tu yang jadi apa orang panggil benda tu lah yang buat sihir tu. Kat benda tu dia ada macam tangkal lah, dia ada 11 ikatan. Jadi sahabat bawa kat Nabi, bawa pada Nabi, dapat kat Nabi. Itulah Nabi baca surah An-Nas dengan surah Al-Falaq kat benda tu. Jadi setiap ayat tu ikatan tu terbuka. Jadi surah An-Nas 6, Al-Falaq 5, jadi dapat 11. Itulah. Nak kata poin dia, Nabi pun pernah kena sihir. Itu poin kedua daripada 3 kejahatan makhluk. Yang pertama tadi kita ulang adalah kejahatan malam. Yang kedua adalah sihir. Dan sihir ni sampai sekarang lah ada, walaupun dah teknologi yang dah berkembang maju, still ada certain. Kalau kita tengok kat, ada juga lah yang terdekat ini, dia pergi hospital tapi nak makan ubat kampung tak. Macam tak saya lah the current medicine. Jadi sampai ayat lah, min syarri hasidin idza hasad. Jadi dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi tu ada kisah. Jadi kita nak define saat ni dengki ni, kita tengoklah ni kita akan bezakan lah, ada dua jenis dengki. Tapi sebelum tu kita nak cerita pasal maksud dengki ni adalah sakit hati bila dia tengok orang dapat nikmat Allah. Jadi bila seorang ni dapat nikmat, dia sakit hati. Tapi bila kita tengok dia, sebenarnya Allah tak rugikan apa-apa pun kat dia. Dia tengok jiran dia beli kereta baru, atau jiran dia, member dia beli phone baru, tapi dia tu tak jadi apa-apa pun kat dia sebenarnya, tak efek apa-apa pun. Contoh dekat lagi dengan kita, member dapat pointer tinggi, dia pun dengki. Padahal dia pun okey lah pointer dia berbanding dengan orang lain kan. Ada yang mungkin tak mampu sama dengan dia. Jadi Allah tak kurangkan pun. Sebab satu lagi,
Allah, kita dah memang tahu Allah dah tetapkan yang terbaik untuk kita kan. Kita dah pernah bincang wala itu. Surah Alif tak silap yang share. Jadi, sini kita tengok dia ada dua jenis dengki. Jadi kita tengok ni, dengki yang tercela ni macam kita cerita tadi lah. Maksud dia nak nikmat orang lain hilang. Betul. Yang kedua, dengki tercela ni macam ni, dia nak benda kat orang lain tu hilang sampai boleh timbulkan fitnah, sampai boleh lebih pada benda, boleh sampai bunuh. Ni ada contoh bawah tu. Syaitan ni dia tak puas hati, dia dengki Nabi Adam sebab dia Allah muliakan manusia daripada dia. Jadi dia hasut Nabi Adam sampai lah cerita-cerita tu. Dan seterusnya ada kisah anak Nabi Adam. Israel kata ada Habil Qabil tak puas hati dengan Habil, lah dia bunuh pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Lagu dia ada, dia jadi Habil Qabil hari semua lagu orang. Dengki terpuji, kita ada seterusnya adalah dengki terpuji. Dengki terpuji ni dia lain sikit. Dia bukan dengki nak benda tu hilang. Contoh, kita dengki orang tu baca Quran banyak sangat. Seminggu khatam, 3 hari khatam. Seminggu 3 hari. Itu kita pun kalau kita tak puas hati, kita pergi kita pergi ambil Quran dia tu tercela jugalah. Jadi yang terpuji ni kita tengok dia tu, kita macam sedap duduk, kita pun lala kita tak puas hati, kita 2 hari khatam. Tu terpuji dah tu macam buat benda baik. Itu juga yang kita tak boleh kata yang sedekah menunjuk ni tepat memang dia nak riak yang menunjuk, not. Dia mungkin nak ada kesan terhadap certain orang. Dia macam dia dah sedekah banyak ni, aku sedekah banyak ni je, jadi dia pun ada apa kan, tambahkan dia punya amal. Itu terpuji lah. Beza antara dua tu adalah dia punya action selepas tu. Action tu so ayat ke-5. Jadi kita dapat tengoklah daripada ayat kedua tadi, dia rangkumkan semua kita nak minta Allah lindung diri kita daripada kejahatan makhluk. Yang kejahatan makhluk tu dia merangkumi semua. Tapi Allah sebut patutnya kejahatan makhluk ni dah overall lah. Allah dah sebut semua. Tapi Allah sambung juga ayat surah ni dengan 3 lagi ayat ceritakan tentang malam, sihir dengan dengki. Jadi kenapa Allah sebut 3 benda ni? Kenapa spesifik 3 benda ni? Yang pertama adalah 3 kejahatan ni kita tak dapat lihat betul-betul. Kita tak nampak lah. Kita tengok yang pertama malam. Malam ni macam cerita tadi, pencuri. Masa kita tidur nampak masa ular masuk atau apa pun masuk dalam rumah kita mana nampak. Tapi Allah lindung. Yang kedua ni hembusan tukang sihir. Tukang sihir ni bukan dia bagi tahu nak sihir kita. Dia tak bagi surat ke apa. Dia tahu-tahu dah kena. Tahu-tahu jumpa tangkal kat sini lah, kat dalam almari lah, whatnot. Kita tak nampak. Yang ketiga adalah orang yang berdengki. Dengki ni sama tahu-tahu kita kena fitnah. Tiba ada berita membernya betul ke kau gini-gini, ada orang tu kata. Padahal kita tak buat. Macam kita tak nampak lah. Kita tak boleh ready nak elak benda tu. Jadi Allah nak kata dalam surah ni, Allah suruh kita minta dengan Allah jaga kita daripada benda-benda ni, kejahatan yang bahaya.
adalah yang kita tak nampak. Jadi kita tengok pengajaran. Nak habis lah. Tak habis lagi tapi nak habis lah. Ni sedikitlah pengajaran apa yang kita boleh nampak. Mungkin siapa yang dapat pengajaran yang lain daripada ni boleh tulis kat komen. Boleh nak nanti lepas kat ujung kita boleh share lah. Nak share dengan abang-abang pun apa ni boleh. Jadi yang pertama, kejahatan adalah ujian buat kita yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi kita pun antara orang makhluk Allah yang sedang diuji, yang di tengah-tengah tarikan kebaikan dan kejahatan tu. Kita ada pilihan untuk berada dalam lingkungan, ada dalam circle yang jenis macam mana. Kalau yang jenis duk e-sport 24/7, tu je lah dia buat. Kalau duk kritik movie Marvel je tiap hari, duk anggar, duk Spiderman panggil apa, dah Spiderman ada game baru, ada Wolverine kan, dan sebagainya. Kita pun diuji lah, antara mereka yang diuji. Jadi satu lagi sisi yang kita boleh nampak ujian ni, dari segi kita dah tahu kita akan diuji, jadi sebab tu kita minta perlindungan pada Allah. Ayat 1 tu, qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta perlindungan pada Allah sebab kita tahu kita akan diuji dengan 3 benda ni. Kita dengan diuji dengan sihir, diuji dengan apa yang akan berlaku pada tengah-tengah malam, kita akan diuji dengan fitnah-fitnah. Jadi kita minta dengan Allah nak jauhkan kita daripada itu. Jadi yang kedua, kejahatan tetap akan hilang sebagaimana malam bertemu siang. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Jadi falaq itu tadi kita bagi tahu dia cerita pasal waktu subuh kan. Jadi nak kata daripada malam ke subuh ni, kalau ada malam tu of course ada subuh dia. Dia nak kata kejap je lah sebab siang tu akan ada. Jadi apa yang kita buat, kita kena yakin dan kita kena sabar yang Allah akan tolong kita kalau kita minta kepada Allah. Jadi setelah kita cerita panjang-panjang tadi saya kata ada sebab lah kenapa kata Al-Falaq ni jiran pada surah An-Nas kan. Jadi ada kaitan jadi awal tadi saya dah sebut juga An-Nas ni kita bicara tentang beza kaitan antara surah ni. Surah An-Nas ni kita minta perlindungan secara dalaman kita. Dalaman ni kita boleh kawal lah sebab kita yang dalam kita kan, jadi kita boleh kawal lah macam niat kita, apa yang kita nak buat, macam cerita bukan cerita macam tu lah, kita boleh kawal. Jadi ada beza dengan Al-Falaq ni, kita minta juga dengan Allah perlindungan juga, minta perlindungan, tapi benda yang kita tak boleh kawal. 3 benda tadi yang kita sebut yang utama. Ada banyak tapi 3 tu yang utama sebab dia core lah. Kalau kita tengok dalam-dalam lagi mungkin kita boleh kalau baca tafsir dan sebagainya mungkin ada lagi perbincangan-perbincangan yang kita tak setuju pada malam ni lah. Tu beza surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Jadi lepas kita dah bincang semua ni, takkan dengar je pada malam ni. Dah homework ke? Sudah. Dah homework ke? Ya. Kita tak nak datang dengar macam ceramah, tapi kita nak berpraktikal. Praktikal ni itu dia bukan homework lah. Praktikal ni macam kita perbaiki diri sendiri. Apa yang kita boleh dapat daripada surah ni? Yang pertama adalah kebergantungan penuh kepada Allah. Kita dah baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tu bila kita sebut ayat pertama kat dua-dua surah tu, kita dah sebut full tu, dah rasa lemah. Sebab Allah suruh kita kalau
Allah tak suruh nak gantung pada yang lain pada Allah, tak boleh jadi apa. Kalau kita tengok yang lain duk usaha nak cari benda yang boleh lawan ketuaan, benda boleh ada teknologi kat smart home, benda tu macam mana kalau Allah tak tolong, tak lindung kita, tak jadi apa juga. Yang kedua, ada amalkan wirid dan doa perlindungan. Wirid dan doa perlindungan ni antaranya lah yang kalau yang baca maksurat ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ada satu tu. Jadi maksud kepada zikir surah yang boleh ada. Kita boleh jumpa, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Ada kaitan dengan ayat ke-2 tadi, kejahatan ciptaan, kejahatan makhluk Allah. Jadi korang boleh tengok kalau baca maksurat setiap hari tu dia dah hafal kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jadi yang ketiga adalah kita sentiasa aware lah yang Allah ada dengan kita, macam poin tadilah. Ada full tu. Yang kedua, kita juga kena jaga hubungan dengan manusia. Kita tak ada sebab pun nak dengki macam tadi dia tengok orang yang dapat kelebihan, Allah bagi kelebihan kat dia, tapi kat diri dia tu Allah tak kurangkan pun. Dah habis, tak boleh beri contoh dah. Dia tu dah ada phone baru, ada laptop baru kan. Tapi mana kita tak tahu pun dia memang kena ada benda tu. Dia memang memerlukan benda tu. Allah dah beri yang terbaik, dia tak ada sebab pun nak dengki. Contohnya kalau kita tengok tiba kita tengok macam ni standard keluarga lah, taklah standard. Tapi macam kita tengok adik kita tiba dapat perhatian lebih daripada parents. Macam cerita Nabi Yusuf. Abang-abang dia kata Yusuf dengan Bunyamin, adik dia Bunyamin abang dia. Tapi dengan Bunyamin tu dapat kasih sayang lebih, dapat perhatian lebih pada abang-abang dia berbanding dengan abang-abang dia. Dia dengki. Jadi saya baca dalam buku orang. Ya. Dalam buku ni Ustaz Syahri dia cerita mungkin kalau kita lah, sebenarnya kalau kita dalam situasi itu, mungkinlah adik dia tu yang approach ayah dia. Jadi diorang rasa ayah dia duk layan adik dia, padahal adik dia yang minta tolong ayah dia ke apa. Macam Nabi Yusuf, awal surah Yusuf tu, Nabi Yusuf tanya ayah dia pasal mimpi dia tu. Mungkin sebab mungkin Nabi Yusuf ni dia kuat jumpa ayah dia ke, jadi tak ada apa pun. Tapi syaitan, mungkin syaitan hasut lah, ada baca kita minta perlindungan. Jadi insyaAllah itu je dari saya. Ada yang saya kembalikan pada lihatan dulu lah, beralih. Ya, okay. Kalau tak faham boleh komen. Okay, jazakallah kepada Muajih, speaker kita pada malam ni, Bro Faris, yang saya agak lagi bergaya, insyaAllah. So tadi kita dah dapat kan banyak input, mana kita sudah mentadabbur surah Al-Falaq. Sebenarnya nak kata surah Al-Falaq ni, dia nak menyatakan bahawa kita ni akan diganggu kan. Kita ni ada gangguan luaran. Yang mana yang poin pertama yang kita kena akui bahawa daripada dua surah ni, surah An-Nas, surah Al-Falaq, kita kena akui yang kita ni lemah.
Yang manusia ni lemah. Dan sebab apa Allah dia suruh kita berlindung dengan Allah? Kan Allah je tahu kan apa yang Allah cipta. Dan yang Allah ciptakan kita manusia, Allah ciptakan semua, iblis, syaitan, bumi, haiwan, Allah yang cipta semuanya kan. So Allah tahu apa yang berlaku, apa yang akan berlaku kepada setiap ciptaannya kan. Dan dalam surah ni, kedua-dua surah ni Allah nak kata kita ni lemah. Dan siapakah yang tempat sebaik-baik pelindung. So kita kena bersandarkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Walaupun kita ni ada teknologi yang canggih, contohnya misalnya, tak kisahlah kita ni ada teknologi canggih ke, kita ni ada shield, macam-macam shield lah kita reka kan. Tapi kalau Allah kata Allah tak nak lindungkan kamu, maka kita tak akan dapat perlindungan. So nak kata sebenarnya dalam kehidupan kita ni Allah je yang dapat Allah je dapat lindung kita daripada ancaman, tengok tadi kan, daripada surah An-Nas, gangguan dalaman kan, daripada iblis, bisikan syaitan, dan dalam surah Al-Falaq daripada gangguan luaran. Yang ni kita gangguan luaran tu pada kejahatan orang sekeliling kita ataupun haiwan sekeliling kita. Tak kisahlah, tapi ciptaan Allah. So kita kena akui tu kan, yang kita ni lemah dan kita kena minta perlindungan daripada Allah. So itulah kan yang kita dapat daripada surah An-Nas dan surah Al-Falaq kan. Sungguh, dan tadi kita pun dapat aplikasi amalan lah, praktikal lah, astagfirullah. So nak kata selain kita, bukan kita hanya mentadabbur, tapi sebenarnya bila mana kita mentadabbur tu untuk kita amal kan. Kita amal. Dan saya nak buka lah kan soalan, jika ada di antara korang yang mungkin ada ragu-ragu ataupun dia tanya-tanya kan, apa benda ni, ambil contoh kan, korang boleh tanya lah, insyaAllah boleh tanya, boleh buka mic ataupun chat, tulis di ruangan chat. Jangan malu, insyaAllah kita sama-sama untuk kita faham. Mungkin kalau korang tanya tu, mungkin kita lebih mendapat kefahaman, dan orang lain pun dapat kefahaman melalui persoalan kita tu kan. So kita tak tahu kan, jangan malu-malu lah nak tanya, insyaAllah. Ataupun kalau tak ada soalan, cuba brainstorm. Cuba brain lah. Okay, dah jumpa soalan, insyaAllah, daripada Masyaki kan. Okay, saya bacakan So soalan Syakir, insyaAllah, dia tanya, kalau kita dengki tapi kita tak buat apa-apa tu dengki macam mana? Contoh dengki tengok orang ada ramai adik-beradik tapi kita tak buat apa-apa. So tu dengki macam mana? Sila cerita, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita tengok ada terima kasih pada yang bertanya Mak Syakir. Bismillah. Tadi kita dah tengok dua perbezaan lah, dengki yang tercela dengan dan yang terpuji. Jadi kita tengok kat situ beza antara dua tu ialah action selepas tu kan. Jadi macam tadilah kita bagi contoh, kita tengok yang Quran tu, bezalah. Kalau tercela ni dia pergi ambil Quran tu, dia buat lagi. Kalau yang terpuji ni dia pun nak jadi macam orang tu ataupun lebih baik. Jadi pada pandangan saya lah, mungkin ada pandangan daripada apa-apa lain, yang kita tak buat apa-apa ni, itulah yang kita kena di stage tengah berjaga-jaga, kena berjaga-jaga. Sebab dengki ni dia hasil daripada hasutan lah tu. Hasutan macam mana Qabil boleh dengki dengan Habil, macam mana abang Yusuf boleh dengki dengan Yusuf. Jadi yang masa kita dah start rasa dengki tu, kita kena tengok kita punya reaction selepas tu. Nak bagi contoh, saya ikut macam jauh sangat.
Tapi itulah sekadar yang ringkasnya, mungkin takkan nak culik adik orang kan, itu over lah. Jadi contoh itulah, contoh macam kita ni adik-adik semua lelaki, tiba tengok member lain semua ada adik perempuan ataupun kita ni tunggal je, contoh tunggal, orang lain semua ada adik beradik. Jadi kalau dia nak jadi apa, sebab kalau kita nak buat adik beradik sendiri tak boleh, sebab bukan kita buat, dia parents kan. Jadi dia macam action kita boleh kita muhasabah. Mungkin ada sebab kenapa kita berada dalam situasi ni, kenapa keluarga kita keluarga yang semua lelaki, kenapa mestilah ada sebab dia. Jadi point dia kat situ, kalau kita rasa dengki dan kita tak buat apa-apa, kita kena jaga-jaga atas kita punya action selepas tu. Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, satu jawapan yang terbaik pada, memang MC betul Okay, insyaAllah. Kalau daripada saya pula kan, kita boleh contoh macam Syakir tadi kan, Syakir contohlah Syakir ada perasaan dengki tu kan, dan pada masa tu Syakir tak buat apa-apa lagi kan. So suka untuk saya ingatkan kan, dalam surah Al-Baqarah ayat yang 216 Allah kata, boleh jadi apa yang kamu suka tu tak baik bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu tak suka tu terbaik bagi kamu. Maka kita kena faham, kita kena yakin bahawa setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, tak kira lah kita ni ada apa kan. Contoh kita nampak orang macam adik-beradik tadi kan, tengok contoh adik-beradik Hadi ada 8 orang contoh. Adik Syakir ada seorang contoh, Syakir seorang je. Tu Syakir contoh terdengki lah kan, mungkin ada lah, mungkin contoh. So kita kena bila kita tengok ayat tadi kan, kita kena yakin, kita kena berimani, kita kena yakin dengan janji Allah, dan bahawa setiap benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni pasti ada rahmat kan, pasti ada apa panggil Allah Akbar, pasti ada pengejaran dia kan, pasti ada hikmah. Hikmah tak datang je tu, Allah Akbar. Hikmah, pasti ada hikmah kan. So pentinglah untuk kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Itulah kunci utama untuk kita menghilangkan rasa dengki tu kan kat orang lain. Sebab bila mana kita bersyukur, maka kita akan sentiasa merasakan kehidupan kita ni cukup. Itulah, InsyaAllah daripada saya. Okay, ada lagi ke soalan ke bro-bro lain nak tambah ataupun? Okay, kalau Kimi tanya, kenapa waktu subuh sering dikaitkan dengan kejayaan seseorang Muslim dalam kehidupan seharian? So insyaAllah tafadhol kepada insyaAllah boleh jawab siapa yang ni. Kenapa waktu subuh sering dikaitkan dengan kejayaan seseorang Muslim dalam kehidupan seharian? Menarik soalan ni. Kalau ni pandangan saya tak berapa luas sangat berkenaan tu, tapi ni sekadar pandangan yang mungkin bro lain lebih haris. Jadi kenapa subuh sering dikaitkan dengan kejayaan seorang Muslim dalam kehidupan seharian? Jadi kalau kita tengok, kita solat pertama kita adalah waktu subuh kan. Subuh ni pagi hari. Kalau agama lain tak ada yang subuh-subuh ni dah
solat berjemaah. Jadi mestilah ada, macam tadi lah, mesti ada hikmah, mesti ada sebab subuh tu. Biasa kita tengok orang beza orang stay up dengan beza orang yang bangun subuh sebelum atau selepas subuh tu dia study. Feel dia akan lain lah kan. Dia ada mungkin dia ada, tak silap dia ada scientific something juga, dia ada scientific research pasal benda tu. Cuma saya tak boleh nak godik lah sebab dah tak berapa nak baca lagi benda tu. Jadi tu lah. Kalau berulang lain nak tambah, tak apa. Boleh, insyaAllah saya nak tambah sikit. So kalau kita tengok soalan ni, kenapa subuh kan? Jadi dari segi saintifik lah, kebiasaannya pernah dengar tak, permulaan pagi kita tu akan mempengaruhi seharian tu. Kalau kita marah pagi-pagi lagi tengah marah kan, dah marah kan, jadi seharian tu akan jadi marah. Tengah hari marah kan, sebaran je, petang pun marah, malam pun marah kan. Jadi sama juga dengan konsep subuh ni. Bila mana kita bangun, terbangun solat subuh, compare tu orang yang bangun dan solat kan, bukan tak solat, maksudnya dalil ni, okay, kejap lagi. Maksudnya bila kita bangun solat di awal waktu kan, compare tu orang yang bangun dengan subuh gajah kan. Kalau compare, orang yang bangun subuh gajah ni dia biasanya akan kelang kabut, dia akan bangun cepat-cepat, ambil wuduk, solat cepat-cepat kan. Kalau compare dengan orang yang bangun awal, solat awal kan, dia akan jadi lebih tersusun masa dia semua. Jadi sebab tu kejayaan seseorang Muslim dalam kehidupan seharian tu bergantung juga kepada waktu subuh dia. Kalau subuh dia lambat, maka dia lambat nak mengatur jadual dia pada hari tu kan. Pagi dia nak buat apa, tengah hari dia nak buat apa, petang nak buat apa, dia akan lambat mengatur benda tu. Sebab tu kalau kita bangun awal, kita akan plan terus. Okey, paginya aku rasa nak buat ni kan, petang nak buat ni. Jadi kita akan jadi lebih tersusun. Walaupun kadang-kadang jadual tu kita tak ikut pun, tapi at least ada flow tu kan. So itulah and ciri-ciri seorang yang berjaya adalah tersusun dalam urusan. Itu dia, insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Tak tanya agak tadi, Ahmad Syakir menjawab tak persoalan dia? Itu yang baru aku, dalil yang Bro Alif bagi tadi lah, yang boleh jadi satu tak baik tu baik untuk kita dan sebaliknya. Ini tadi menjawab apa? Sekolah, okey. Faham tak? Oh iya. Kayu pula ni audio otaknya. Okey, ada lagi ke? Okey. Ada lagi ke soalan? Pada korang? Ni tak ada. Hari ni tak ada. Macam dia tak ada. Yang lain? Kalau nak share pendapat ke apa tu, mungkin also pasukan ada dua. Okey. Kage Bushi. Bushi asal-asal. Okey. Macam alhamdulillah kan, semua dah faham. So itu saja malam ni kan, daripada Bro Faris.
Dan baca untuk lindung daripada nyamuk malam-malam. Oh, alamak. Tak pasti dah. Dia ada sebab lah kenapa apa kita baca 3 kul tu sebelum tidur kan. Tu satu lah kan. Satu kan kita doa kan. Satu boleh juga kita pasang buat nyamuk lah. Itulah dia usaha juga. Usaha juga kan. Bukan sekadar tawakal, kita usaha. Ataupun tidur dalam kekabur kan, contoh, insyaAllah boleh. Kalau dia selama kan. Okay, Mas. Setia, betul. Setia. Dia ada start jugalah. Okay. Jawab ke Syahdi? Ya. InsyaAllah. Okay, baik. Okay, Alhamdulillah kan, sekarang itu saja pada malam ni. Terima kasih diucapkan kepada korang. Sebab korang still, walaupun dah berapa bulan kita bersama, korang still memperuntukkan masa untuk kita sama-sama kan, setiap sekali seminggu berada dalam majlis tafakur ni. Kita berduduk sejenak untuk beriman ya. Betul rasa masih. Betul lah, lebih kurang ayat dia. Untuk kita duduk sejenak untuk kita beriman kan. Betul lah tu, insyaAllah kan. Kalau salah betul kan So tanpa kita membuang masa sebab pukul 10.43 dah kan, dah lewat. Ataupun kalau ada yang nak tanya lepas ni, boleh je stay kan. So kita tutup halaqah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ikhlas. Amin. Okay, sekian itu saja. Semoga lebih faham lah. Lepas ni kita baca surah An-Nas, surah Falaq. Kita dah tengok jemaah dan maksud dia dengan penerangan dia. Betul. Sebab boleh jadi kan sebelum ni kan, kalau orang baca surah An-Nas kan macam nampak surah An-Nas budak ni baca kan, contoh. Sebenarnya maksud dia lebih besar kan. Bila kita telusuri surah An-Nas, surah Falaq ni maksud dia lagi besar kan, bila kita tadabbur kan. So dia kata bukan command lah surah ni. Tak command. Dia kata semua surah Al-Quran tu bukan command lah. Dia ada maksud yang Allah nak cuba sampaikan kan. Poin dia jangan judge orang yang baca surah sama. Betul lah. InsyaAllah. Cakap pasal surah sama ni ada satu kisahnya lah. Di zaman Rasulullah lah, ada satu masjid lah. Satu masjid ni tu imam dia suka sangat baca surah Al-Ikhlas. Ibaratnya macam setiap rakaat tu dia nak baca surah Al-Ikhlas. Jadi penduduk kampung ni macam makmum ni macam tak selesa lah dengan benda tu. Dia macam boleh ke macam tu kan. Jadi dia pun tak puas hati, dia pun jumpa Nabi. Dia ramai segerombolan dia jumpa Nabi kan. Segerombolan Jalan jauh apa semua jumpa. Jumpa je diorang pun mengadu lah, cakap kat Nabi, yang ada tu imam kita ni baca surah Al-Ikhlas je. Dah bosan macam, bukan bosan, cuma macam tak ada surah lain dia nak baca macam tu lah. Jadi Rasulullah jawab, sebenarnya hakikatnya di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, surah Al-Ikhlas tu akan membimbing dia masuk dalam syurga. Masya Allah. Jadi ramai-ramai penduduk kampung yang datang ni kira macam
Habis macam tu je. Jawapan Habis macam tu kan. Jadi macam speechless ada orang ni. Macam macam tu ke? Trigger. Gitu. Macam terkejut lah dengan jawapan Habis kan. Sebab benda tu diorang tak selesa. Tapi hakikatnya adalah benda tu adalah memberikan impak yang sangat besar sebenarnya kan dalam keadaan tu. Jadi jangan itulah kesimpulannya, jangan hinalah orang yang baca sama je kan. Ya, ada baru teringat sebenarnya ada soalan tapi luar topik, so Tak apa. saya terlupa. Boleh. Dia macam mana nak cakap, surah Al-Fatihah tu kan dia wajib kan dibaca dalam solat kan. Tapi kan ada ke surah lain yang dia boleh jadi wajib tapi untuk solat sunat? Ada ke? Faham maksud? Faham soalan dia. Oh. Ke ataupun solat sunat kalau baca Al-Fatihah pun sahaja tak apa? Ya, kalau setakat yang kita tahu lah kan, tak ada sebenarnya surah yang wajib sunat Al-Fatihah. Soal Al-Fatihah tu dah memang rukun. Setakat yang kita tahu lah. Kalau salah betul kan lah. Sebab sebab setiap kali kan kalau baca panduan untuk solat sunat kan, apa-apa solat sunat kan, dia ada kadang-kadang dia ada bagi doa tu, doa yang kena baca dekat dalam rakaat tu. Tapi dia tak pernah cakap benda tu wajib ke tak. So, clear kat situ. Wajib ke tak? Faham. Oh. Dia macam ni lah. Dia yang kita tahu Fatihah tu dengar. Fatihah tu dia rukun dan semestinya memang wajib lah akan dibaca untuk setiap rakaat, untuk setiap solat. Cuma kalau kita tengok buku-buku yang jenis tak tahu buku tu kat mana, tapi contoh jenis yang macam panduan solat tu, yang contoh solat-solat sunat, adalah beberapa hadis-hadis ataupun hadis-hadis lah yang menceritakan beberapa surah yang Nabi baca pada masa tertentu. Contoh macam surah sajadah Jumaat tu, ataupun ada juga salat qabliyah subuh dengan ba'diyah maghrib. Rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat second Al-Ikhlas. Contoh macam tu lah. Tapi dia tak sampai ke tahap wajib. Dia adalah sunat yang Nabi baca, Nabi kebiasaannya baca lah. Dia tak sampai tahap wajib lah. Dia itulah, kita boleh baca je surah lain. Macam tak pagi Jumaat tu taklah wajib sujud sejadah tu. Cuma dia Nabi buat. Jadi kita tengoklah ada solat raya pun ada hadis dia. Duha pun ada pandangan-pandangan dia dan sebagainya. Daripada saya lah. So dia kalau tak baca selain daripada surah Al-Fatihah tu kena surah sunat tak apa kan? Dia tak ada batal apa-apa pun. Yang penting tu Fatihah lah. Itu dia sunat dia ada ekstra lah. Dia bukan dia pernah inilah biasa kalau sunat ni reaction orang akan ala sunat je pun tak buat pun tak apa. Tapi dia ada satu kelebihan sunat ni adalah kita kena betulkan mindset kita, sunat ni tak buat tak apa, tapi kalau tinggal rugi. Itulah dia punya motivation untuk buat benda-benda sunat ni. Tapi nak buat tak buat pun tak apa, cuma rugilah sikit. Nah, kata bukti sayang kat Nabi. Allah Ta'ala. Betul, sebab kita tak tahu mana amal kita yang Allah terima kan. So apa
Kata Apa-apa perbuatan tak. kan. Tembak salah. Dia tak. So apa kata kan, kalau kita Oh, buat yang terbaik lah semua amal kita kan. Mungkin kalau kita buat yang tu Allah terima, kita tak tahu. Sebabkan tu kita betul-betul ikhlas kita buat. Kita tak tahu kan. So lebih baik kita buat ke semua amal ibadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, tak kisah amal-amal apa pun, kita buat semua yang terbaik. Sebab kita tahu Allah mana amal yang Allah terima. Gitulah. Ish, menarik Mesti Faham. Pasal faham.